yang ditunjukkan, maka benarlah kata pepatah Melayu, meluntur buluh, biarlah nyari rubuhnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Nihadiani Azman. Malaysia merupakan sebuah negara berpendapatan menengah ataupun dikenali sebagai upper middle income mengikut pengkelasan pendapatan oleh Bank Dunia sejak tahun 1992. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik Malaysia, pendapatan kasar per kapita negara adalah pada 45,131 pada tahun 2019. Jumlah penduduk pula dianggarkan berjumlah 33 juta pada tahun 2019. Mengikut pecahannya, 70% penduduk berada dalam kategori 15 hingga 64 tahun, 23% dalam lingkungan 0 hingga 14 tahun, manakala 7% penduduk berusia 65 tahun dan ke atas. Daripada data jumlah penduduk ini, seramai 15.1 juta adalah tenaga buruh yang terdiri daripada pekerja mahir, pekerja separuh mahir dan pekerja berkemahiran rendah. Sosioekonomi negara yang kukuh amat penting bagi mewujudkan kehidupan yang selesa dan harmoni. Salah satu faktor penyumbang kepada kekukuhan sosioekonomi adalah dengan mengawal tahap kemiskinan negara. Justru, proses pengukuran kemiskinan merupakan suatu ajaran penting oleh pihak kerajaan, terutamanya dalam memastikan dasar dan program yang dilaksanakan dapat memenuhi sasaran yang ditetapkan. Berdasarkan kepada ukuran kemiskinan di Malaysia, ia menunjukkan prestasi yang bertambah baik dengan berlakunya penurunan daripada 7.6% pada tahun 2016 kepada 5.6% pada tahun 2019. Bermaksud, jumlah orang miskin di Malaysia semakin berkurangan. Walaupun angka kemiskinan telah menurun sebanyak 2%, usaha berterusan perlulah ditambah untuk memastikan aras kemiskinan terus dikurangkan. Hal ini kerana Malaysia telah melangkah jauh kepada adaptasi teknologi dan merupakan nadi digital di rantau ASEAN. Teknologi seperti fintech atau teknologi kewangan menyaksikan Malaysia kini berada di tangga keempat dalam kalangan negara Asia. Namun, adakah kita pasti bahawa semua kumpulan yang disasarkan menerima manfaat daripadanya? Mungkin negara telah melangkah jauh, namun jika dilihat daripada statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik Malaysia, terdapat jumlah yang agak tinggi dalam kalangan individu yang masih tidak mempunyai sebarang akaun simpanan, terutamanya daripada golongan B40. Oops, siapa tu B40? B40 ialah golongan berpendapatan isi rumah terendah di Malaysia. Pendapatan isi rumah satu keluarga kurang daripada 4,850. Merujuk kepada jadual yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik Malaysia, B40 yang hanya menguasai 16% agian pendapatan terdiri daripada golongan B1 yang memperoleh pendapatan purata sebanyak 4,395 sebulan, B2 3,561, B3 2,803 sebulan dan B4 adalah 1,849. Maksudnya, pendapatan mereka amatlah terhad dan digunakan dalam perkara-perkara penting sahaja seperti makan, minum, tempat tinggal, pendidikan dan juga kesihatan. Menurut Bank Dunia, di Malaysia, punca utama golongan B40 tiada akaun di institusi perbankan adalah kerana masih menggunakan konsep satu keluarga satu akaun, iaitu sebanyak 54%. Tidak mempunyai dana yang mencukupi untuk membuka akaun, iaitu sebanyak 48%. Sebanyak 37% pula menyatakan institusi kewangan yang menggunakan caj perkhidmatan yang mahal. Lokasi yang merangkumi 31% yang menyatakan lokasi agak jauh juga merupakan halangan buat mereka yang ingin membuka akaun. 28% dan 24% masing-masing menyatakan mempunyai nilai kepercayaan rendah terhadap institusi kewangan dan mempunyai dokumen yang tidak lengkap. Hanya segelintir yang menyatakan tiada keperluan untuk membuka akaun di institusi perbankan. Makcik Kia tak faham lah benda-benda ni, peratus-peratus ni. Okey Makcik Kia, mari saya terangkan. Macam ni, secara mudah, kebanyakannya B40 nak ketua rumah je yang buka akaun. Sebab tak ada duit nak buka akaun banyak-banyak. Melainkan bank kata free untuk golongan B40 buka akaun. Bank kenalah dekatkan diri dengan B40. Tahukah anda M-Bank sentiasa mendekatkan diri dengan komuniti? M-Bank Berhad adalah institusi keuangan di bawah M-Bank Group, sebuah institusi keuangan yang terkenal di Malaysia. M-Bank Group telah disenaraikan di Bursa Malaysia pada tahun 1988.
dan pada masa sekarang adalah kumpulan perbankan ke-6 terbesar di Malaysia. Perkhidmatan dan produk perbankan yang disediakan merangkumi pelbagai produk, termasuk konvensional dan juga Islamik. Antaranya adalah akaun simpanan, akaun semasa, akaun simpanan tetap, pengurusan keuangan dalam bentuk unit saham, sukuk, pelaburan peribadi, penulisan wasiat, pembiayaan peribadi, kenderaan, perumahan dan perniagaan. Jangan lupa, kad kredit dan juga kad debit juga disediakan oleh M-Bank. Hanya dengan berbekalkan kad pengenalan diri, individu boleh ke M-Bank untuk membuka akaun simpanan asas hanya dengan bermodalkan RM20 sahaja. Oops, zaman sekarang AI dah sekarang. So, M-Bank tak ada internet banking ke? Yups, M-Bank juga menyediakan perkhidmatan perbankan atas talian yang dikenali sebagai M-Online. Salah satu ciri menarik M-Online yang membezakan perkhidmatan ini, berbanding dengan perkhidmatan perbankan atas talian lain, M-Bank menyediakan sistem pembantu maya ataupun virtual assistant yang dinamakan sebagai Amy. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut, sila hadir ke cawangan M-Bank berdekatan anda.